bab tentang isy'ar. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur di Dzul Hulaifah. Kemudian beliau meminta seekor unta dan mengisyarkannya dari ataupun di sebelah kanan bonggol untanya, sebelah kanan bonggolnya. Jadi dia isyarkan satu di sebelah pada bonggol sebelah kanan unta. Satu lagi, dia mengisyarkannya untuk dari sebelah kanan bonggol yang diisyarkan sebelah kiri. Boleh jadi. Thumma sarata 'ala ad-dam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu darah daripada unta, yakni daripada tempat yang ditorek. Wa qallada min 'alaih, dan beliau menggantung di leher unta itu selipar bina'lain, sepasang selipar. Thumma utiya birahilatihi, kemudian dibawakan kepada baginda kenderaannya. Falamma qa'ada 'alaiha, bila dia telah duduk di atasnya, wastawat bihi 'ala al-baidah, dan unta itu baru mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas belakangnya di Baidah, di kawasan lapak Dzul Hulaifah itu. Ahalla bil haji, beliau berihlal haji. Dengan saran satu lagi sumber itu juga, cuma dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu darah dengan tangannya. Abu Dawud berkata di riwayat Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu darah yang ditoreh pada bonggol unta itu dengan jari. Itu yang biasa. Abu Dawud berkata ini hadis ini adalah termasuk dalam hadis sunnah ataupun hadis ahli Basrah, yang mana mereka sahaja meriwayatkan. Imam Abu Dawud meriwayatkan lagi daripada Miswar bin Makhramah dan Marwan. Mereka berdua berkata Rasulullah SAW keluar pada tahun Hudaybiyah. Bila beliau berada di Dzul Hulaifah, beliau mentaklidkan, yakni menyangkut sesuatu pada leher unta yang akan dihantarkan sebagai kurban. Wa asy'arahu, dan mengisyarkannya, yakni menoreh bonggol dia. Wa ahrama, dan memakai ihram. Dengan syarat Imam Abu Dawud meriwayatkan Ibnu Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan kambing yang disangkut sesuatu pada lehernya sebagai hadiah yang dibinakan Tuhan. Bab tertil hadiah, ini bab menukar binatang kurban, menukar hadiah. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Umar telah memilih ataupun meniatkan seekor unta bukhti sebagai hadiah. Lalu ada orang yang hendak memberi 300 kepadanya sebagai harga unta itu. Jadi ada orang yang beli dengan dia dengan harga 300 unta. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, wahai Rasulullah, saya telah pun meniatkan unta ini, bukhti ini sebagai hadiah saya. Tiba-tiba ada orang bayar dengan harga 300 dinar. Fa'abi'uha, ini dengan hamzah istifham. Afa'abi'uha, boleh saya menjualnya dan saya membeli dengan menggunakan harganya itu budnan, itu beberapa ekor unta jamak, budnan, jamak pada badan budnan.
wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh sembelihlah yang itu juga, yang ini yang kamu telah niatkan untuk bukti. Abu Dawud berkata, ini kerana dia telah, jadi Umar telah mengisharkannya, jadi menoreh dengan sesuatu yang tajam, dan pisau dan lain-lain, bumbul. Orang yang menghantar hadiahnya, tetapi dia tetap berada di tempatnya, di kampung halamannya ataupun di tempatnya. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan kepada Aisyah, katanya, saya meminta kalung unta-unta Rasulullah SAW biyadi, dengan tangan saya, atau biyadaya, dengan kedua belah tangan saya, boleh. Thumma asy'araha, kemudian beliau mengisharkannya dan mentaklidkan. Kemudian selepas itu beliau hantarkannya ke bait, ke Baitillah, ke tanah haram. Wa aqama bil Madinah, beliau sendiri tetap berada di Madinah. Fama harama alaihi syai'un kana lahu hillan, tidak menjadi haram kepadanya sesuatu yang sebelum itu halal kepadanya. Dengan syarat Imam Abu Dawud meriwayatkan kepada Aisyah, katanya Rasulullah SAW menghantar binatang hadiu daripada Madinah. Saya meminta kalung, sesuatu yang digantung di tengkuk hadiu, itu qalam. Saya meminta kalung hadiunya. Kemudian beliau tidak mengelak diri daripada sesuatu yang mana orang yang berihram mengelak. Beliau tidak menjauhi sesuatu yang dijauhi oleh orang muslim. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud, hadis ini juga meriwayatkan daripada Adwa Ibnu Aun. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Aun, daripada Qasim bin Muhammad dan Ibrahim. Ibnu Aun berkata bahawa dia telah mendengar daripada mereka berdua sekali. Mereka berdua, yakni Qasim bin Muhammad dan Ibrahim. Tetapi dia tidak ingat hadis yang ini daripada hadis yang ini. Dia tidak ingat beza sikit sebanyak yang ada di antara hadis mereka berdua itu. Mereka berdua berkata, Ummul Mukminin yakni Aisyah berkata, Rasulullah SAW telah menghantar hadiah. Ini hadiah dia. Kok saya lah yang meminta kalung unta-unta itu dengan tangan saya, yaitu kalung itu daripada suf ihdin, daripada bulu biri-biri yang ada pada kami, bulu biri-biri yang dicelup dengan berbagai warna celupan. Kemudian asbaha fina halalan, Nabi SAW terus berada bersama kami halalan, dalam keadaan halal, sebagai orang yang tidak berihram. Beliau melakukan apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap istri, terhadap ahli istri. Bab fi rukubil budr, ini bab tentang menaiki unta-unta, yakni hadiah, unta-unta yang akan dikurbankan. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki yang mengelak, yang menghalang untanya. Faqala irkab. Nabi SAW kata kepada dia, naik. Dia kata, ini unta yang akan dikurbankan, ini unta hadiah, unta kurban. Nabi SAW kata, naiklah. Apa ni? Wailah. Apa ni? Naiklah. Terus sungguh kamu ni. Boleh juga wailah. Irkabha wailah. Naiklah. Allah sungguh. Allah. Boleh juga kalau kita bahasa kata Allah sungguh ni.
Sebab setengah-setengah orang dia tanya wailan dengan makna neraka wail. Boleh wail lah kepada kamu. Ataupun setengah-setengah terjemah wail dengan makna celaka lah kamu. Itu tidak sesuai dikatakan oleh Nabi SAW. Sebab perkataan wail ini banyak makna. Kita pilih yang mana yang lebih sesuai dengan Nabi SAW, iaitu terus apa ni, boleh juga apa. Pada kali yang ketiga dia kata gini, wail. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Zubair, katanya saya bertanya Jabir bin Abdullah tentang naik unta yang akan dikurbankan di tanah haram itu. Faqala, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, naiklah dengan cara yang baik. Apabila engkau terpaksa menaiki sehingga engkau mendapat belakang yang lain, yakni unta atau kenderaan yang lain. Itulah bahawa Pak pada ini kalau coba ini sebenarnya yang macam dah, tapi tak ada habis. Is'an, kami dia balik semula. Is'an ini adalah toleh, dengan makna toleh, ambil pisang atau berapa-berapa toleh di bonggol untuk sana dia bonggol atau pakai yang tinggi, toleh sikit biar terlihat. Itu orang pakai is'an. Yang ini menjadikannya is'an itu daripada syiar. Syiar itu tanda, alamat. Yang ini dengan kita buat gitu, kita seseolahnya mengadakan satu tanda, membuat satu tanda bahawa unta ini adalah unta yang akan dikurbankan di tanah haram atau unta hadiah bukan. Kalau unta itu terlepaslah di mana-mana, bila orang tengok, orang akan tahu, orang pun akan bawa pergi kau, ataupun bagilah kepada siapa-siapa yang nak pergi ke sana. Tidak lagi real. Ini orang kalau kita kata gantung saja ditekuk dia, gantung berapa kali itu boleh jadi orang tak faham, keliru. Kalau gantung saja ditekuk, ataupun dia tercampur pun tukar, boleh jadi. Tapi dengan cara tolak dia bekas luka. Dengan cara tolak dia akan bekas luka tu terhalang. Dan itu tujuannya is'an. Cuma masalah is'an ini dia ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak. Tapi jumhur ulama mengatakan ini adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah. Molek kita buat. Bukan setakat molek, sunnah. Ini kalau kita tengok mana ada kata-kata 343 bawah. Wakhtalafu fil is'an. Ulama berbeza pendapat tentang is'an. Abu Yusuf dan Muhammad kata asy'ar al-badan, seseorang itu dia kena is'arkan untuk kurbannya. Abu Hanifah kata la yush'iru wa yakrah atau wa yukrah. Seseorang itu tidak boleh mengis'arkan untanya, dan dia tidak suka orang is'arkan untuk is'arkan atau orang sebutlah. Qala fil hidayah, dalam kitab fiqh mazhab Hanafi, kitab hidayah, dia kata seseorang itu dia bolehlah is'arkan unta dia mengikut Abu Yusuf dan Muhammad, tapi tidak boleh mengis'arkan mengikut Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah tak suka. Perbuatan is'ar ini makruh mengikut Imam Abu Hanifah, tetapi mengikut anak murid dia Abu Yusuf dan Muhammad dan mengikut Syafi'i kata dia sunnah. Itu adalah sunnah. Sebab apa? Sebab ia diriwayatkan daripada Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin melakukan ramai waktu.
Dan Abu Hanifah yang itu apa? Alasan dia kata ini termasuk dalam muslah yang dilarang kita melakukan. Bila sudah ada pertentangan, ta'arud di antara ia sunnah atau ia adalah muslah, maka yang diterjemahkan mengikut dia ialah al-muharrim, yang mengharamkan, yang melarang. Bila ada pertemuan itu, dia terjemahkan hak larang. Muslah itu apa? Muslah itu mencederakan binatang, perbuatan mencederakan, mengubah sampai jadi ubah menyakiti tubuh kita manusia ataupun binatang, itu dilarang dalam Islam. Masuk dalam muslah itu kemudian cocok. Supaya orang Hindu buang dalam tadi pusat, cocok. Itu muslah itu mencederakan, menyakiti, ataupun kerak hidung, ataupun telinga ni, misalnya telinga ni tak ada lubang mana-mana sini, jadi 10 kali di Malaysia Timur, Sarawak mana tu kan, dia bubuk ni, dia jadi lubang luar, kalau luar apa boleh, itu muslah. Begitu juga orang Afrika, dia nak suruh hatu takut, hatu lalu, dia torek 2-3 macam-macam lah pakar, torek. Itu termasuk dalam muslah, tidak dibenarkan dalam Islam. Ulama-ulama Islam ni panjang lagi tentang muslah, setara mana muslah. Imam Malik mengatakan cukup bisa muslah mencacatkan rupa, jadi tak comel. Dia kata, tapi Imam Abu Hanifah kata tidak, ada juga yang khilaf. Dia kata muslah, dia kata tidak, sunnah, tak ada khilaf. Dan Ibn Taymiyah mengatakan cukup kepala muslah sebab hudud, termasuk dalam muslah. Tapi orang lain kata tidaklah sampai mereka. Jadi ada yang khilaf, ada yang tidak. Macam ni Imam Abu Hanifah kata isy'ar itu muslah, orang lain kata tidak. Bukan semua yang menyakiti, bukan semua kita torek, melukakan tubuh tu jadi termasuk dalam muslah. Misalnya orang makan, torek juga tu, torek biar lupa, banyak kalah. Kena lubang, jadi lubang setengah-setengah tukar nama-nama, jadi pegang palu. Jadi ada itu muslah. Orang sunat kerak sakit kalah, sunat kerak, itu adakah itu muslah? Tentu semua kata Imam Abu Hanifah kata tidak muslah. Lepas tu ni pula betul juga. Sebab itulah alasan jumhur ulama itu lebih kuat. Tapi Imam Tahawi dia bela Imam Abu Hanifah. Dia kata sebenarnya orang tidak faham Imam Abu Hanifah tu. Abu Hanifah kata itu dia melihat kepada perbuatan orang zaman dia, iaitu dia telajar dalam syarat. Jadi orang itu kuat sangat, lebih-lebih siapa ke daging, dan jadi borat muka dia tu, jadi borat, jadi putih. Waktu agak lihnya, waktu dia laras kita bukan, takkanlah dia berlaras hak Nabi buat tu. Dia buat ikut tu. Dia kata kerana sebab dia laras, dia orang-orang ramai ni biasanya dia akan telajar buat, dia tidak mengikut sunnah. Jadi daripada asalnya memang sunnah kalau sikit, tapi kalau tak kena tak jadi. Ini kan sebab itu dia laras, dia kata bagus. Boleh kalau kita tak ada, boleh buat tanda lain, tanda lain apa. Misalnya ratu ditekuk kau biar sudah boleh dah, tidak menyakiti. Itu sebab alasan. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan tidak termasuk dalam muslah dan dia termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Cuma kena beri, jangan sampai luka tu banyak. Sebab itulah kalau kita baca tadi kan hadis yang kedua, dia sebut Nabi SAW sama dengan tangan dia, luka. Ataupun dalam satu lagi riwayat yang diriwayatkan oleh Hammad, Nabi SAW sambung dengan jari. Itu menunjukkan luka tu sini. Sebab itu boleh sambung dengan jari. Dia tak luka, dia sambung, lepas tu dia leset lah di tubuh tu, ataupun di bahagian dekat tu biar nampak kesal lah. Sekarang tu bukan suruh luka banyak, bukan suruh luka banyak. Kalau takut jadi lebih tak kena buat, tak sah.
takut jadi lebih gila lah sunnah tak ada, tak sapa maksud, tak apa maksudnya. Kalau betul, tak apa, tak betul. Takut buat tak betul. Jadi tak boleh lah wajibkan sunnah-sunnah mana itu. Menikah lebih daripada 2 sunnah. Tapi kalau kita takut, dalam Quran berkata, kalau takut, besar. Kita baik kita buat juga, kalau tak betul, mengikut sunnah, tak dapat juga kelebihan dia. Baru dapat, bila kita buat, kita betul. Hal ni boleh betul. Hal ni boleh betul juga. Itu berkenaan dengan isy'ar. Perkara yang kedua adalah hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur di Dzul Hulaifah. Apa maksudnya sembahyang zuhur di Dzul Hulaifah? Hak sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur kalau hari yang mula-mula di Madinah, di masjid dia. Hak ni dalam hadis disebut kata sembahyang zuhur di Dzul Hulaifah, hari yang kedua. Hari mula-mula lepas zuhur dia sembahyang di masjid dia. Sembahyang cukup lah, sembahyang tamat, sembahyang yang sempurna lah. Lepas pada tu, lepas zuhur, dia berangkat. Dia sembahyang 5 waktu. Selepas pada tu, asar, maghrib, isyak dan zuhur, hari yang pun di Dzul Hulaifah. Hak ni maksudnya kata sembahyang zuhur di Dzul Hulaifah, sembahyang qasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat saja zuhur di Dzul Hulaifah. Hak maksud sini ni hari yang bukan hari yang pertama Nabi sembahyang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat daripada Madinah pergi Mekah tu pada 25 Zulqa'dah. Tarikh pada 25 Zulqa'dah. Kita panggil Zulqa'dah. Itu orang kita bahasa kita lah. Zulqa'dah sebenarnya. Itulah kedudukannya. Itu yang ketiganya, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta orang buat mari untuk dia pun isy'ar mengikut zahirnya min safhati sanamiha al-ayman. Nabi sallallahu alaihi wasallam isy'arkan torih bonggol sebelah kanan berdasarkan riwayat. Tetapi di sini ada khilaf. Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan gitu, ada yang mengatakan tidak. Hak toreh ni sebelah kiri. Cuma je Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi daripada alik kanan. Dia pergi bukan daripada alik kanan. Alik kiri, bonggol untuk bonggol sebelah kiri. Sebab dia kata min, dari bonggol sebelah kanan. Bukan di bonggol sebelah kanan. Dia toreh. Dia toreh tu dengan dia pergi naik dari sebelah kanan, yang dia torehnya sebelah kiri. Itu ada khilaf. Kok mana-mana tak apa, boleh tak. Tujuannya sebagai tanda saja. Tidak kata ni mesti kalau tak buat lagu kita tak dapat. Berdasarkan perbezaan riwayat itu, kita dapat buat kesimpulan bahawa boleh kok mana-mana. Hak dimaksudkan ialah sebagai tanda, bukan alik kanan kiri itu tidak penting. Sebab perkara sebab ini tidak dibuat kepada budak hak lain, tidak dibuat. Yang dibuat ni kepada budak yang akan dibawa sebagai binatang korban. Hak itu saja. Tak kira kanan balik kiri itu tak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalungkan 2 selipar, sepasang selipar. Dia kalungkan, dia pakai tekuk untuk tu selipar, ikat selipar dengan tali, saku tekuk itu. Apa-apa buat itu sebagai tanda juga. Lagi beberapa tanda. Kira kalau puasa tak ada isy'ar agak tu tak apa, tak ada lagi isy'ar saja tak apa. Tapi kalau buat beberapa ni lagilah baik. Sebab apa mungkin daripada sesuatu tempat tu jauh perjalanan, mungkin waktu butuh ke cabut itu salah kita ada tujuannya untuk tanda. Itu satu. Yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan ini sebagai isyarat kepada pengorbanan seseorang itu.
Seperti mana dia melepaskan unta dia pergi ke Mekah untuk kurban kerana Allah SWT, nak bagi orang-orang di tanah Arab mewah, mana-mana susuk boleh makan daging dengan berjumah. Dia lepaskan unta dia tidak naik unta dia. Begitu juga dia pecah kasut dia, selipar dia sebagai tanda dia melepaskan hak dia tidak guna kemudahan dan keistimewaan untuk keselamatan dia, untuk keselesaan dia. Tidak. Kalau naik unta kan selesa, tak ada unta bermakna tak ada kenderaan. Begitu juga kan cara kaki ayah kita pakai selipar, mana lebih selesa pakai selipar, selesa pakai kasut. Bila kita buat berarti kita menghilangkan, kita mengorbankan keselesaan. Itu isyarat kepada Allah. Sebab itu dia guna selipar. Padahal tidak semesti selipar, padahal boleh sebagai tanda tak mesti selipar. Tetapi oleh kerana Nabi SAW buatkan itu, kira-kiranya adalah hikmahnya. Antara hikmah yang disebutkan oleh ulama pasal ini isyarat kepada dia melepaskan keselesaan ini, isyarat kepada pengorbanan. Biar susah sikit diri pun, asalkan kita dapat menghampirkan diri kepada Allah. Kemudian orang bawa kenderaan dia pun naik. Di situ lagi dia berihlal haji. Bila kita istawat, duduk betul boleh naik. Masa nak naik unta tu duduk lah. Unta tu duduk. Bila dia naik atas unta tu naik. Itu orang bagus istawat. Istawat tu unta tu berdiri. Di Baidah, di Muzdalifah, kawasan yang tidak ada tanaman, kawasan pada pasir itulah Nabi SAW berihlal haji. Ihlal haji itu dia kata dia kata labbaika bihajjin, labbaika bihajjin wa umratin. Sebetulnya Nabi SAW ni berdasarkan hadis lebih gemar, lebih banyak, Nabi SAW melakukan haji qiran. Haji qiran, bukan haji tamattu atau haji ifrad, tidak, tapi haji qiran. Sebab apa? Sebab dia melakukan kedua-dua ibadat itu dalam satu perjalanan. Dan setengah-setengah itu dia keliru. Dia mengatakan Nabi SAW melakukan haji tamattu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kurban juga binatang. Tak kena. Sebenarnya ada juga dari segi penggunaan dalam kitab-kitab, dalam hadis pun perkataan tamattu itu digunakan untuk qiran. Sebab qiran ini pun dia ada juga kesenangan. Walaupun tidaklah sesenang tamattu, haji tamattu. Kalau haji tamattu, jadi dalam bulan haji tahun sama buat umrah dulu. Sampai kepada sana buat umrah siap semua, buka ihram halal pada dia apa yang tidak halal kepada orang yang berihram. Pada hari tarwiyah, hari yang ke-8 dia pakai ihram semula, ihram haji, dia buat haji. Lepas tu buat haji itu tamattu bagi. Adapun haji qiran ini dia niat betul sekali dan tidak buka ihram sampai habis. Dua-dua dia dibuat dengan satu ihram. Itu haji qiran. Haji qiran ini dalam istilah setengah-setengahnya dia guna juga untuk tamattu. Mesti sudah orang ini kata Nabi SAW melakukan haji tamattu. Padahal tidak begitu. Itu dari segi penggunaan bahasa sahaja. Dari segi istilahnya tidak. Lebih tepat Nabi SAW melakukan haji qiran. Dalam Quran disebut faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Sesiapa yang melakukan umrah hingga dia melakukan haji pula, dia kena kurbankan binatang. Kita kata bayarkan. Sama ada orang yang melakukan haji tamattu sungguh, dia kena kurbankan binatang. Ataupun orang yang melakukan haji qiran, masuk juga kena. Dalam ayat ini boleh masuk kedua tu tamattu kau qiran boleh. Walaupun dia kata tamatta', zahirnya nampak untuk tamattu tapi tidak qiran boleh betul juga.
qiran pula itu juga. Dia wajib atas dia itu mengorbankan binatang. Orang yang melakukan haji qiran, haji tamattu, wajib dia kena korbankan binatang. Kalau sudah dalam Quran kata, "Famastaysara minal hadi." Ada pun yang melakukan haji ifrad, dia melakukan haji saja, tak ada umur sekali. Itu haji ifrad. Di sini orang yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji ifrad, dia pegang salah satu hadis, ahalla bil haji. Nabi SAW berihlal haji, ihlal haji, labbaika bi haji. Begitu. Itu tanda dia wajib saja. Bermakna Nabi SAW melakukan haji ifrad. Dia kata begitu. Tapi orang lain kata banyak lagi hadis yang lain. Nabi SAW sebut labbaika bi hajjatin wa umratin. Itu menunjukkan umur sekali. Apa makna? Menunjukkan Nabi SAW melakukan haji qiran. Kalau dia melakukan haji tamattu, apa yang dia suruh sahabat-sahabat tukar biar buat haji tamattu, dan dia tidak buat lagi. Ini menunjukkan dia melakukan haji qiran. Ini ahalla bil haji, dia merasakan apa yang dia tahu, apa yang dia dengar. Nabi SAW ihlal haji, memang ihlal haji, tapi ada bagian ihlal haji saja. Kalau kita tengok riwayat-riwayat lain banyak Nabi sebut, bukan haji saja tapi umrah juga. Bila saya campur itu bermakna qiran. Itulah tentang hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, kata Nabi SAW satu dengan jari, dia goreng tadi. Ini Imam Abu Dawud kata, termasuk dalam hadis yang hanya diriwayatkan oleh ahli Basrah. Orang lain orang sana tak ada. Mata sahih kau, sahih itu soal lain. Nak ayatnya hadis ini ada di kalangan umumiyah saja. Asbahnya perawi-perawi Musaddad ke Yahya ke Syu'bah ke Abdul Walid ke siapa ni, semuanya orang-orang Basrah. Seterusnya Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah. Hudaybiyah ni tahun yang ke-6. Kau tadi haji wada dia, haji wada pada tahun yang ke-10 kan. Ni pula cerita pas benar-benar tahun Hudaybiyah. Bila dia berada di Dzul Hulaifah, dia mentaklidkan. Taklid itu ada sakut tadi lah, sakut kapal-kapal, terutamanya selipar atau kasut, ditekuk binatang kurban, dan dia mengisyaratkannya dan pakai ihram di sini. Sebab apa? Situ adalah miqat orang-orang Madinah, iaitu Dzul Hulaifah. Sampai kita pakai ihram. Kalau nak buat kerja haji, nak pergi ibadah tu tak boleh, mesti pakai ihram. Sebab di situ adalah miqatnya. Ini nak ceritanya bukan sekali Nabi SAW buat lagu ni, isy'ar atau misalnya bukan sekali. Dan dia kantungkan sesuatu untuk tekuk binatang kurban, bukan sekali. Pada peristiwa yang lain ada juga. Ini menunjukkan sunnah. Riwayat daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW telah menghantar kambing sebagai binatang kurban dalam keadaan disangkut sesuatu di tekuknya, di lehernya. Kambing sangkut juga. Sangkut sebab tadilah sangkut selipar, kogang-kogang, sangkut. Ini ada yang terima hadis ini, ada yang tidak terima hadis ini. Orang-orang dalam mazhab Hanafi tak terima hadis ini. Dan dia kata hadis ini walaupun sanad dia zahirnya sahih, tetapi dia termasuk dalam syah, dhaif, hakikat. Termasuk dalam hadis yang syah, hanya Aswad saja meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW sangkut tekuk. Sebab tu orang Hanafi, orang dalam mazhab Malik tak terima. Kalau sangkut-sangkut dia diunta ke, di lembu tu dia sangkut. Kambing kecil sana, sangkut dia diketik, dia berjalan, menyusup dia. Jadi letih, penat. Mungkin dia jadi sakit ke kerana tak ada orang kata apa dia tak apa dia.
Tahu mana beratnya, dapat masuk lipat, adalah jatuh sakit. Kambing itu, dia sebenarnya dia kan. Ada orang terlanjur dia kantor lebih lagi. Patung bani dah. Boleh beda lah. Cuma nak dilapiskan. Asalnya sini je. Tapi dia pelan. Jadi banyak. Jadi kau penyakit. Orang kudin. Ini pula tentu. Hak sebetulnya kata mereka. Hak sebetul tu. Nabi SAW sakit tekuk tu. Kalau mak kambing diri kan dia sakit bulu diri. Yang dipinta patut dicelup dalam celupan. Nengok kau bingung kau gampang kau situ. Lepas tu sakit. Hak tu. Geng-geng. Hak tu. Kalau untuk kambing sakit tu kau bukan sakit selipan. Sakit benda-benda lain kaya kau. Itu membebankannya. Orang yang mazhab Malik, mazhab Hanafi tak ini. Lepas tu hadis ni, dia kata hadis ini syah. Bukan zahir. Zahir lah juga. Asal hakikat dia zahir dia ni tidak zahir. Sebab sanad dia boleh. Tetapi boleh kerana dia bercanggah dengan riwayat lain yang lebih kuat. Perawi sahih, perawi thiqah meriwayatkan hadis bercanggah dengan perawi-perawi thiqah yang lain. Lalu itu jadi hadis syah. Zahir juga hakikat dia. Zahir juga hakikat. Walaupun zahir dia kenapa sahih? Sebab itu hadis ni kadang-kadang sahih ke sahih, sanad dia sahih. Tapi ada pula bagi kata tidak sahih. Tidak sahih itu bukan syah. Tapi kalau perawi itu zahir, dia meriwayatkan hadis bercanggah dengan perawi yang thiqah, itu jadi hadis munkar, bukan syah. Ini perawi itu malah dah perawi sahih dah. Tapi kata bercanggah juga orang-orang. Macam di sini Aswad. Sini dia bermasalah. Dengan sebab itu ada untuk sendiri. Itulah sebab ulama-ulama tak sendiri hadis ni, tak sendiri hadis ni. Itulah benda dia ada sesuatu. Orang yang tidak mengaji dia tak hal. Apa? Dia ada sahih ke? Orang tak sepakat. Dia tak faham dia selapik. Orang kata tengok dari sudut lain. Dengan sebab itulah cuba kita tengok di sini. Dalam kitab kita ada 347 bukan bawa kali itu tak apa ni datang pada 2-3 kali. Mazhab Hanafi ketika Malik taklid fil badan wal badan fil badan wal badan laysat min al badan fala tuqallad li'adam at-ta'aruf bi taqlidha. إذ لو كان تقليدها سنة لما توقع. Tak apa, itu tak alimah mereka. Hari yang kedua lah. Waqala mereka berpendapat tentang hadis yang tersebut ini tafarrada bihi Aswad. Hanya Aswad seorang saja yang riwayatkan ini. Walam yadhkurhu ghayruhu ala ma dzakara. Orang lain tak ada. Takut. Wadda'a sahibul mabsut. Pengarang kitab mabsut iaitu Sarakhsi. Pengarang kita maksud Sarakhsi, dia kata annahu atharun syah. Itu masuk dalam athar yang syah. Bermakna dia bagi dia tidak sahih. Walaupun sanad dia boleh tu, tapi oleh kerana bercanggah baik, jadi tidak sahih. Itu bercanggah dengan hadis. Kalau bercanggah dengan Quran, lagilah syah, lagilah tak dimakan. Kalau dengan hadis hak lebih kuat, hak lebih lama orang beriwayat jalan lain, iaitu hak ramai-ramainya kata mereka sakit sun, iaitu bulu diri yang dicelup dengan celupan tertentu dan dipinta batu sakit. Hak tu tak ada sakit lagu lain ni, tak ada benda lain ni, tak ada. Abang tabdil hadiah, tukar binatang korban. Boleh kau seseorang itu kan dia sudah niat dah nak buat apa atau nak tukar niat dah ni ada korban lah. Begitu juga masalah korban raya korban pun ada khilaf. Ni pun ada khilaf di Mekah ada khilaf.
Cerita ni Sayyidina Umar pernah niat, pernah dia sudah tentukan untuk bukti. Bukti itu untuk molek lah, comel mahal juga. Sebagai hadiah untuk binatang korban. Tiba-tiba ada orang yang tawar nak beli. Orang sebut pada dia lah nak beli 300 dinar, nak beli dengan harga 300 dinar. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi, tanya, saya sudah gini-gini dah. Tiba-tiba ada orang nak bayar dengan harga, nak bayar maksudnya nak beli lah dengan harga 300 dinar. Boleh tak saya jual? Apabila jual, beli beberapa ekor unta lain yang dipanjang dari segi bilangan. Sebab apa piti banyak kan? Boleh beli beberapa ekor ada kalau lain. Itu dari segi zahirnya nampak boleh lah, lebih banyak korban dan daging dia pun lebih banyak, boleh dimakan oleh orang miskin. Nabi SAW kata, jangan balik, kamu nak korban fatul. Imam Abu Dawud kata, ini sebab dia telah isyarkan. Jadi kalau seorang itu telah niat dengan buat gitu secara umum gitu, tak apa lagi. Tapi kalau sudah isyar itu tanda dia sudah memang niat sungguh, fatul lah yang akan dikorbankan. Isyar itu toreh tadi lah, sebab dia toreh tu, kata Abu Dawud. Sebab itu Nabi tak begitu. Tapi kalau dia tidak sampai situ lagi, boleh. Tetapi ramai ulama-ulama yang lain mengatakan sebenarnya dalam masalah tabdil hari ini boleh. Walaupun sudah tahu itu, kalau belum tahu nanti bil-bil lagi. Yang dikendaki ialah korban ganti jangan apa daripada kita sudah niat atau sudah kita tentukan. Jangan bukan. Kalau anak lebih lagi boleh. Tapi orang kata tak boleh. Lebih tak boleh. Bukan dia tentuan kita. Tak boleh. Ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf. Bagi orang yang mengatakan boleh, dia salah. Iaitu kena lebih kan? Sama ada dari segi kam ataupun dari segi kaya. Dari segi kam itu pada hak gaji kita ada orang bisa kau. Kita gaji sama boleh 3 itu. Maka lebih boleh lah 3 itu. Lebih banyak lagi. Itu dari segi bilangan lebih baik. Ada juga lebih baik dari segi kaif. Kadang-kadang ini saya kau, kita nak tukar dengan orang lain yang lebih baik, lebih gemuk kok, lebih besar kok, boleh. Tapi bagi Imam Abu Dawud dengan sebab ni, dengan sebab dia mengisyarkan. Kalau dia tidak mengisyarkan lagi, tak apa bagi Imam Abu Dawud. Itulah hukum tabdil tadi. Ada khilaf lah. Orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh. Memang ada khilaf dalam masalah ini. Tetapi orang yang kata boleh, dia kata hadis ni tak boleh boleh. Orang yang kata tak boleh buka, dia pegang hadis ni lah salah satunya. Tapi orang yang kata boleh, dia kata sebab apa dia kata tak boleh pakai hadis ni? Hadis ni tak boleh. Bila pergi sini, tak boleh nak hujah. Allah yang ke mana? Dha'ifnya duduk pada tu Jaham bin Al-Jarud. Dia meruatkan daripada Salim. Imam Bukhari mengatakan dia tak ada dengar apa-apa daripada Salim. Dia tak ada. Bila tak ada, bermakna sanad ini putus. Bila putus jadi dha'if. Ini hadis adalah hadis munqati', putus. Maka dia jadi dha'if. Itu sah berhubung dengan sanad. Perkara yang kedua yang mungkin mengelirukan dalam hadis ini ialah Imam Abu Dawud. Cuba kita tengok berhubung dengan sanad. Tapi orang ini tidak menyebabkan jadi dha'if hadis ini. Dia cuma mungkin keliru. Cuba kita perhati Nufaili, dia kata Muhammad, dia ambil daripada Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam ambil daripada Abi Abdul Rahim. Imam Abu Dawud kata Abu Abdul Rahim namanya ialah Khalid bin Abi Yazid. Dia ni pak saudara balik bagi Muhammad bin Salam, perawi daripada dia.
bin Muhammad. Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan daripada dia, daripada Jaham bin Al-Jarud. Ini boleh keliru ni. Seseolahnya tadi Muhammad bin Salamah meriwayatkan daripada Abi Abdurrahim. Abi Abdurrahim meriwayatkan daripada Jaham bin Al-Jarud. Imam Abu Dawud seseolahnya ini keliru. Dia kata Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan daripada Abi Abdurrahim, iaitu Khalid bin Abi Yazid. Ya, sebenarnya hadis ini tak ada kena-kena dengan Hajjaj bin Muhammad. Cuma Imam Abu Dawud nak memperkenalkan perawi dia ni, Abu Abdurrahim. Dia ni orang yang meriwayatkan daripada dia selain daripada anak dara dia, Muhammad bin Salamah, ialah Hajjaj bin Muhammad. Tapi Hajjaj bin Muhammad tidak meriwayatkan hadis ni. Dia sekadar nak memperkenalkan siapa dia, Abu Abdurrahim. Salah seorang perawi dia yang meriwayatkan daripada dia ialah Hajjaj bin Muhammad. Tapi hadis ni tak ada kena dengan Hajjaj bin Muhammad. Hadis ni sanad dia ke mana? Nufaili ambil daripada Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Salamah ambil daripada Abi Abdurrahim, Abi Abdurrahim ambil daripada Jaham bin Al-Jarud. Itu sanad. Tak ada kena-kena dengan Hajjaj. Tapi hak tak ada kena-kena dengan jadi dhaif hadis ni. Jadi dhaif hadis ni sebab Jaham bin Al-Jarud. Dia tidak dengar daripada Salim bin Abdullah, anak kepada Abdullah bin Umar. Ada je. Dengan sebab itu tak boleh menjadi hujah. Tak boleh jadi hujah. Sebab kalau nak jadi hujah disebut kebanyakan hadis itu hasan. Ini tidak hasan. Dhaif. Sebab itu orang yang kata boleh tukar bagi dia kuat, ni tak boleh jadi hujah. Ini bab orang yang hantar binatang kurbannya dan dia tetap di tempat dia. Dia tak boleh nak hantar kurban binatang kurban pergi Mekah? Boleh. Tidak semestinya nak hantar binatang haji ni kena dia sendiri buat kerja haji atau buat umrah. Tak mesti. Kan dia duduk rumah dia. Kita mesti ada jauh. Anak tahu ke mana ada betul pun. Orang dekat tu lah Madinah ke, di Iraq ke, dekat kawasan. Kalau dia tak sini, satu bentuk kebajikan. Satu bentuk kebajikan. Iaitu dengan hantar dalam hubungan orang yang nak pergi ke Mekah. Hantar beberapa ekor, seekor ke nak kau dia. Biar dikurbankan di sana. Boleh. Bayarnya boleh. Tidak kata tak boleh khusus dengan orang yang kerja haji ataupun orang umrah saja ataupun orang yang nak haji tamattu kira ke khusus dengan dia betul. Orang biasa boleh. Itu satu bentuk kewajiban. Riwayat daripada Aisyah, dia kata saya minta tali tengkuk kalan ayo tali tengkuk unta Rasulullah SAW dengan tangan saya tinggi minta. Lepas tu Nabi SAW mengisyaratkan isyarat itu kepada dia dan mentaklidkan saku. Lepas tu dia hantar ke Baitullah. Itu tidak semestinya Kaabah itu, maksudnya ke sana, ke sebelah sana, ke tanah haram untuk dikurbankan. Dia sendiri berada di Madinah. Dengan dia buat itu tidak halal kepadanya sesuatu apapun yang halal kepada dia sendiri. Tidak jadi supaya dia berihram, tak boleh gini, ada anak tak semua biasa. Yang dia orang yang buat kebajikan dalam kurban saja binatang kau boleh, dan dia tidak jadi terhalang apa-apa. Sekali boleh tidur dengan isteri dia, boleh pakai pakaian yang berjahit, boleh pakai air wangi dan sebagainya, semua orang lain. Tidak kata terhalang. Ini sebenarnya latar belakang hadis ini. Pasal ada orang cerita, ini asbab buruk dia. Pasal ada orang cerita kepada Aisyah, Ibnu Abbas kata tak boleh. Kalau buat lagu ni, walaupun dia tidak buat haji, dia tidak buat umrah, dia hantar binatang kurban itu, dia kena duduk di tempat dia seperti orang yang berihram. Tak boleh pakai pakaian yang berjahit, tak boleh pakai air wangi, tak boleh bersetubuh dengan isteri dan lain-lain lagi. Tak boleh kepada orang muhrim, orang yang berihram tak boleh duduk kepada dia. Bila orang yang itu kepada Aisyah menyangka, menolak, pendapat Ibn Abbas itu tak kena. Bukan saya sendiri minta, saya tahu.
Lepas tu Rasulullah seperti orang biasa, seperti orang halal. Orang halal dia makan. Kalau kita kata halal dia boleh makan saja dah. Istilah bukan halal makan saja. Dia halal tidak ihram. Kita pakai ihram orang halal kita pakai. Tetapi kalau dia pergi sekali, memang dia pakai ihram. Kalau dia pergi sekali, memanglah. Tapi kalau dia tidak pergi, dia duduk di rumah dia, dia tidak terikat dengan cara orang tidak. Hadis ini sebenarnya ada dalam Bukhari dan lebih lengkap. Ini reka. Dalam Abu Dawud ini reka. Dalam Bukhari seperti dalam kitab kita ni 351. Cuba tengok situ. Baik nombor 2 sama. Apa dengan terperinci, iaitu Ziyad bin Abi Sufyan tulis surat kepada Aisyah, royak dia Abdullah bin Abbas kata orang yang menghantar hadiah binatang kurban ke Mekah haram pada dia seperti mana orang yang pergi haji juga haram. Sehingga kalau binatang kurban itu disembelih sana barulah dia tu jadi halal. Ada qala Amrah di sini riwayat Qasim ni Amrah anak buah Aisyah, anak angkat Amrah kata Aisyah bukan laisa kama qala Ibn Abbas, bukan seperti Ibn Abbas kata itu. Saya barulah sebut tadi saya sendiri minta gini cuma tak dia. Tapi kalau orang yang bawa binatang kurban itu sekali, lepas tu dia niat buat ibadah haji atau umrah, memanglah kena semua orang ni lain-lain. Ada yang kuat pulang itu juga. Jadi orang yang lakukan ni tidak perlu dia terikat seperti mana orang lain. Dia boleh buat apa saja. Nabi sendiri gitu. Nabi SAW terus berada di kalangan kami dalam keadaan halal. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap isterinya. Jika begitu dah kalau betul bermakna dia tidak terikat. Ini semua riwayat daripada Aisyah. Ini menolak pendapat Ibn Abbas, dan bukan Ibn Abbas saja, ada lagi beberapa orang yang lain yang berpendapat itu. Tapi tak kemah dah. Kemah ni mati. Sebab jelas Aisyah cerita pengalaman isteri siapa dia lagi berbeza daripada dia. Sebab apa? Nabi SAW itu sekali dengan dia, kamu semua dia kalau nak jadi sumpah orang yang berihram, tentu Nabi SAW tak buat lagi itu. Dia buku bil budr. Ini pak naik budr, naik unta yang dihantar untuk dikurbankan di tanah haram. Riwayat daripada Abi Hurairah, Rasulullah SAW pernah tengok satu orang duduk elok unta dia tak naik. Ada bagi unta. Nabi SAW kata naik lah. Dia bukan ini unta yang akan dikorbankan, itu tak boleh kan. Nabi SAW kata naik lah. Perawi ini pada kali yang kedua Nabi kata naiklah terus suku ni. Terus suku ni kali yang kedua kau kali yang ketiga kata naiklah. Dia syak. Sama ada pada kali yang ketiga baru Nabi kata wailah itu, atau kali yang kedua dia sudah kata. Apa ya orang ni dia tidak naik sampai 2-3 kali Nabi SAW kata. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan sebab dia tidak tahu Nabi. Dia tidak tahu. Kalau dia tahu Nabi, maknanya naik selalu ke surga. Yang kedua, dia tahu, tapi dia bahagia terangkat-angkat dan mula-mula masa dia ada. Masa dia ada, lepas tu dah kata begitu juga, akhirnya dia naik kan? Akhirnya dia naik. Soal naik
sebagai kenderaan binatang yang akan dikorbankan. Nak korban ni bukan hal biasa ni, juga boleh. Kita ni tak timbul ada soal naik kita pakai motor, naik kita pakai lembu. Kau naik motor. Sampai itu memang lembu jadi kenderaan. Lembu motor tu jadi kenderaan. Lepas tu kan jika perlu sembilan makan naik lembu. Sekarang ni tak ada timbul. Ini nak cerita dulu. Tapi kalau berlaku juga sampai sekarang ni, hukum dia tetap patuh semua. Boleh naik ke setengah mana? Mesti nak naik. Kau adalah kan adar. Adalah kan adar. Situ ada khilaf. Ada khilaf. Dia kata ini ada berapa lah. Kalau nak tengok dalam kitab kita di mana 354 boleh tengok situ 354 sudah dalam syarat. Qala Syaukani, dia sebut ambil daripada Syaukani. Syaukani ni biasanya kalau hadis-hadis ni orang ambil dalam kitab dia Nailul Awtar. Itu kitab yang seorang Nailul Awtar. Dan Syaukani ni biar kita maklum, dia ni orang tak ada mazhab, masuk ahlul hadis, ataupun dalam kitab-kitab hadis dia sebut orang yang memilih ashabul hadis. Dia tak ada mazhab, dia tidak terikat dengan mazhab mana. Tapi dia alim besar. Pengarang kitab kita ni Syekh Khalil Ahmad ni mazhab Hanafi, tetapi dia tidak masuk. Dia ulama yang betul, yang faham oleh ilmu dia tidak masuk. Dia timur tadi dia ambil Syaukani dengan hormat. Selalu kita jumpa dia ambil. Ini menunjukkan orang yang alim semua dia lah. Tidak jadi tak boleh terima orang lain. Setengah-setengah tu tak boleh dah kalau tak ada mazhab. Sesat lah. Sesat lah. Mana ramai lagi umum dah. Itu masuk ke Syaukani menjadi tempat rujukan. Dia kata Syaukani, hadis-hadis bab ini, hadis-hadis berhubung dengan perkara ini menunjukkan harus naik binatang yang akan dikorbankan sebagai kenderaan min ghairi fardin bainama kana minhu wajiban atau tatawwu'an. Tak kira sama ada binatang yang akan dikorbankan itu sebagai hadiah wajib atau hadiah tatawwu'. Tak kira. Pasal apa? Pasal Nabi SAW tak tanya apa? Mu tak sinai binatang kurban itu binatang kurban untuk apa? Hadiah apa? Hadiah wajib ke hadiah tak tahu? Hadiah wajib ke hadiah sunat? Nabi tak tanya. Bila tak tanya pun dia akan suka. Tak cari lah mana-mana pun. Sebab Nabi tidak ada istifsar. Wa bihi qala Urwah bin Zubair. Ini pendapat Ibnu Zubair. Urwah bin Zubair. Ibnu Munzir mengatakan ini juga pendapat Ahmad dan Ishaq. Ini juga pendapat Ahli Zahir. Orang kata boleh tak? Boleh. Secara mutlak. Perlu buka, tak perlu buka, darurat atau tidak darurat, boleh. Inilah jazama bihi wa jazama bihi Nawawi. Imam Nawawi dengan putus yakin memang boleh secara mutlak. Imam Nawawi dan sekumpulan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i juga berpendapat gini, seperti Qaffar dan Mawardi juga kata. Ibnu Abdul Bar menukilkan daripada Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan kebanyakan ulama pendapat makruh, kata makruh naik kalau tidak perlu. Ini orang lebih kuat lah kalau mengikut demoninya. Imam Tirmidzi juga menukilkan pendapat seperti ini daripada Ahmad dan Ishaq. Mana mereka ada beberapa pendapat tadi kan kata boleh secara mutlak. Syafi'i boleh betul. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi pula mengkaitkan, dia kata boleh ni kalau dalam keadaan darurat. Sebab dalam hadis ni dia pegang hadis ni nampaknya menyokong mereka. Sebab apa? Idza uljita ilaiha, bila kau memerlukan. Kata boleh saja
bila kau memerlukan. Ataupun idza turinta ilai uljika, turinta ilai. Lepas tu Ibnu Munzir menukilkan daripada Syafi'i juga ada berpendapat boleh naik kalau dia darurat pada keadaan darurat. Jadi Imam Syafi'i ada beberapa pendapat dalam masalah naik, jangan sampai mencederakan binatang kurban. Ibnu Arabi juga menukilkan daripada Malik bahawa dia juga berkata dalam keadaan darurat boleh. Lepas tu kalau dia sudah berasa rehat penat dan masa tidak penat dah, dia kena turun. Ni mengikut Imam Malik, dia kena turun apabila habis darurat. Imam Syafi'i sumpah dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah ni. Kalau jadi kurang binatang kurban sini, kurang jadi cacat, jadi kurang rega dia kena bayar, dia cukup semua khas, kena bayar. Yang ni kena pergi sedekah lah. Sebanyak kurang dengan sebab kurang tu berapa ratus jadi kurang, kena pergi juga. Kalau hadiah tu hadiah wajib. Tetapi Ibnu Abdul Bar menukilkan pendapat setengah-setengah ahli zahir mengatakan wajib naik, mesti naik. Pasal apa? Pasal dia pegang dengan perintah ni Nabi semua naik. Bahkan dia kata kita mau turun semua ni. Dia pegang dengan waktu. Sebab apa? Kalau kita tidak naik, bermakna kita buat sumpah dengan amanah orang jahiliyah. Jahiliyah ada binatang-binatang yang dilepaskan atas nama Tuhan. Waktu tak boleh naik, tak boleh kuasa, tak boleh. Kita Islam ni tidak ada bentuk. Dalam Quran sebut bahirah, sa'ibah, gambar semua tu termasuk binatang-binatang yang dilepaskan atas nama Tuhan dan tak boleh kita nak bunuh sikit. Takut jadi gini. Ada orang zahiri kata wajib dan wajib. Dia ada beza. Cuma masalah saat ni kan, dia kata binatang kurban ni binatang kurban yang wajib kau sunat. Ada yang mengatakan ada beza. Tadi kenapa mula-mula tadi kata tak ada beza, tak cara. Hadiah tu hadiah sunat, hadiah wajib tak cara. Boleh naik tak? Jika perlu. Atau secara betul tak perlu kalau nak naik. Boleh tak? Jadi mana haji hadiah wajib, ada mana hadiah sunat kan? Untuk nak tahu ni baru ni kita sebut tak? Mungkin tak ada hingga pada masa sebut sebentar lalu saja. Kita perlu tahu hadiah ni, binatang kurban ini ada dua macam. Ada hadiah wajib, ada hadiah tatawwu tu sunat. Hadiah wajib yang mana? Iaitu hadiah tamattu. Binatang kurban kerana seseorang itu melakukan haji tamattu. Dia kena kurban, dia kena bayar dan kalau dia orang dah wajib dan tidak roh kurban binatang itu kan. Kalau kita tidak pergi sembelih kan, kita bayar begitu. Orang panggil bayar dan maksud kita sebenar hakikatnya kurban binatang itu. Itu wajib. Begitu juga hadiah qirah. Orang yang melakukan haji qirah dia kena kurban binatang. Itu wajib. Itu orang panggil hadiah wajib. Begitu juga hadiah nazar. Hadiah kerana seseorang itu nazar, dia nak kurbankan binatang di tanah. Jadi wajib tak? Itu orang panggil hadiah wajib. Ada pun hadiah tatawwu, iaitu kalau tak ada kadang apa-apa saja dia nak wajibnya. Sebab tadi lah Nabi SAW di Madinah, dia hantar binatang kurban bersama dengan orang di Mekah. Dia sendiri kan tak terikat apa-apa sebab tadi. Itu hadiah tatawwu orang panggil. Binatang saat ni itulah kata beza pendapat. Mula-mula kata tak kesok hadiah wajib hadiah sunat boleh naik kan? Boleh. Ada banyak waktu lah hadiah wajib kemudian hadiah sunat. Hadiah tamattu qirah dan hadiah tatawwu ni orang panggil juga hadiah syukur atau damu syukrin lillah. Orang panggil juga kurban binatang atas rasa syukur kepada Allah SWT. Kerana kesyukuran kepada Allah SWT yang memberi kemudahan
dengan membenarkan kita melakukan haji tamattu yang betul atau haji kirah. Itu orang panggil dan syukur atau kurban kerana kesyukuran. Berbeza dengan dan ataupun kurban kerana jabrin nuqsan, kerana menampung kekurangan dalam ibadah haji. Itu ada satu bentuk bayar darah kerana kita melakukan sesuatu kekurangan dalam ibadah haji. Misalnya apabila seseorang melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang wajib dalam ibadah haji, seperti tawaf wida, dia tidak melakukan, ataupun dia tidak bermalam di Muzdalifah, ataupun dia tidak melontar, ataupun dia tidak bermalam di Mina, ataupun lain-lain. Kalau lain wajib dalam ibadah haji itu, kalau dia tinggal, maka dia kena bayar dam jubran ataupun dam jam, kurban kami nak untuk menampung kekurangan di dalam ibadah haji. Itu orang panggil damul jabri, bukan dam syukur. Ini dalam istilah dia panggil darah yang dialirkan kerana menampung kekurangan, damul jabri. Satu lagi damul syukri, darah syukur kerana syukur kepada Allah SWT. Itu beza. Jadi kedudukan damul jabri ini, kedudukan dia dalam ibadah haji ni, kalau nak mandi dengan sembahyang serupa dengan sujud sahwi. Kalau dalam sembahyang, kerana kita meninggalkan sesuatu makna itu, jadi kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi. Meninggalkan yang wajib, ataupun kalau dalam bahasa Syafi'i sunat tamam, dia kena sujud sahwi. Begitu juga kedudukan dia tu lebih kurang dengan sujud sahwi bagi sembahyang. Dan macam ini bagi haji syukur. Haji ke atau umrah gitu. Jadi itu kena faham masalah dam ini wajib ke atau sunat, itulah kedudukan. Jadi binatang tu dia ada khilaf. Kalau binatang haji wajib, gini-gini boleh, gini-gini tak boleh. Sunat gini-gini boleh, gini-gini tak boleh. Macam-macam. Ada pula lah. Tapi di sini masalah lain ni, sebenarnya ada yang berpendapat tak percaya. Haji ni haji wajib, haji sunat tu boleh naik bangku. Ada yang tak percaya haji wajib ke, haji sunat ke, kalau perlu, kalau darurat boleh naik bangku. Macam-macam pendapat. Pendapat tu banyak. Tapi sebahagiannya seperti yang disebutkan oleh Syaukani dan dimungkinkan oleh Syekh Khalil Ahmad tadi. Lepas tu kita ambil pergi kepada babun fil hadi idza azima. Ada banyak juga kita bertiskan sudah pada ini. Dan lepas tu kita ada kan start cuti untuk bagi puasa, lepas puasa kan Pak Raya tu pun minggu mula-mula tu Pak Raya tu dah lagi minggu, insyaAllah yang kedua kita start sini.